Kita sambung pelajaran kita mengenai nisbah ke nisbah yang kelima, iaitu nisbah pelaburan. Nisbah ini mengukur prestasi saham syarikat dan jenis-jenisnya ada 4, iaitu yang pertama, pendapatan sesaham, yang kedua, harga perolehan, yang ketiga, nilai buku sesaham, dan yang keempat, nilai pasaran kepada nilai buku. Kita lihat nisbah yang pertama, iaitu pendapatan sesaham. Pendapatan sesaham ialah dengan membahagikan untung bersih dengan bilangan unit saham biasa. Nisbah ini mengukur untung yang diperolehi oleh syarikat daripada setiap saham yang diterbitkannya. Ia penting untuk mengembangkan perniagaan dan memberi prospek yang baik kepada pemegang saham untuk menerima dividen. Kita lihat contoh nisbah pendapatan sesaham. Untung bersih syarikat Malaysian Techno RM1,69,000, bilangan saham biasa RM2,900,000 unit. Nilai ini didapati dengan membahagikan jumlah RM1,450,000 saham biasa dengan nilai seunit saham biasa, iaitu 50 sen. Maka, RM1,69,000 dibahagikan dengan bilangan unit saham biasa RM2,900,000, jawapannya ialah 37 sen. Ini menunjukkan setiap unit saham yang dilaburkan oleh syarikat Malaysian Techno pada 2019 dapat memberi keuntungan bersih kepada syarikat sebanyak 37 sen. Sekarang kita pergi pula kepada harga perolehan. Nisbah harga perolehan didapati dengan membahagikan harga pasaran sesaham dengan pendapatan sesaham. Nisbah ini akan digunakan oleh pelabur dan pengurus sebagai petunjuk prospek firma pada masa depan. Nisbah ini menunjukkan tahap keyakinan pelabur ke atas prestasi firma. Jika nisbah itu tinggi, pelabur menjangkakan keuntungan syarikat akan berubah pada masa depan kerana keyakinan yang digambarkan oleh nisbah tersebut. Nisbah ini menunjukkan jumlah ringgit yang sanggup dibayar oleh pelabur bagi setiap RM1 keuntungan yang dilaporkan oleh syarikat. Kita lihat contoh. Untung bersih RM1,69,000, bilangan saham biasa RM2,900,000 unit dan harga pasaran sesaham ialah RM0.62. Maka, nisbah harga perolehan syarikat Malaysian Techno didapati apabila membahagikan harga pasaran sesaham 0.62 dengan pendapatan sesaham 0.37, jawapannya ialah 1.68 kali. Kesimpulannya, ini menunjukkan pada tahun 2019, setiap pendapatan sesaham syarikat Malaysian Techno, pelabur sanggup membayar sebanyak 1.68 kali. Nisbah yang ketiga ialah nisbah nilai buku sesaham. Formulanya ialah ekuiti pemegang saham dibahagikan dengan jumlah unit saham biasa yang diterbitkan. Nisbah ini merupakan lebihan bagi saham syarikat setelah menjual asetnya, membayar liability kepada kreditornya dan pemegang saham keutamaannya. Ia adalah nilai instrumen atau nilai komersial seperti yang dimasukkan dalam buku kewangan syarikat, bukan amaun yang boleh dijual beli di pasaran tertentu. Lebih tinggi nisbah ini adalah lebih baik. Kita lihat contoh. Ekuiti pemegang saham syarikat Malaysian Techno RM2,120,000 dan bilangan saham biasa
2,900,000 unit. Maka 2,120,000 dibahagikan dengan 2,900,000 unit, jawapannya ialah 73 sen. Kesimpulannya, ini menunjukkan setiap unit saham yang dilaburkan oleh syarikat Malaysian Techno pada 2019, nilai bersih sahamnya adalah 73 sen. Kita ke nisbah yang keempat, iaitu nisbah nilai pasaran kepada nilai buku. Formulanya ialah harga pasaran sesaham dibahagikan dengan nilai buku sesaham. Nisbah ini juga dikenali sebagai nilai aset bersih. Nisbah ini memberi gambaran tentang persepsi pelabur terhadap saham syarikat. Nisbah yang tinggi menunjukkan pelabur sanggup membayar lebih bagi setiap ringgit nilai buku saham tersebut. Kita lihat contoh. Untung bersih syarikat Malaysian Techno 1,69,000, bilangan unit saham biasa 2,900,000 unit, harga pasaran sesaham RM0.62. Maka, nilai pasaran kepada nilai buku syarikat Malaysian Techno ialah apabila dibahagikan harga pasaran sesaham 0.62 dengan nilai buku sesaham 0.73, maka jawapannya ialah 0.85 kali. Kesimpulannya, ini menunjukkan kesanggupan pelabur syarikat Malaysian Techno pada 2019 untuk membayar harga saham syarikat tersebut di pasaran ialah sebanyak 0.85 kali. Seterusnya, kita ke tajuk di bawah 6.2 juga, iaitu menganalisis prestasi kewangan syarikat. Prestasi kewangan syarikat boleh dianalisis atau dinilai berdasarkan dua kaedah. Yang pertama, melalui analisis perbandingan trend. Yang kedua, melalui analisis perbandingan industri. Yang pertama, perbandingan trend. Perbandingan trend merupakan perbandingan analisis nisbah tahun semasa firma dengan nisbah firma juga pada tahun-tahun sebelumnya. Analisis ini juga dikenali sebagai analisis siri masa atau time series analysis. Analisis dapat menunjukkan arah aliran trend kewangan firma. Analisis ini akan dapat membantu menjangka sama ada kewangan firma akan berkembang atau menjadi semakin buruk melalui tempoh masa tertentu. Mari kita lihat contoh nisbah pulangan atas aset syarikat Malaysian Techno Berhad pada tahun 2019 dan 2018. Pada tahun 2018, nisbah pulangan atas aset syarikat ialah 15.35%, manakala pada 2019, nisbah pulangan atas aset syarikat Malaysian Techno ialah 22.99%. Ini menunjukkan bahawa pada 2019, prestasi syarikat untuk nisbah pulangan atas aset adalah lebih baik berbanding tahun 2018. Kesimpulannya, setiap RM1 aset syarikat Malaysian Techno mampu menjana jualan sebanyak 23 sen pada tahun 2019 berbanding hanya 15 sen pada tahun 2018. Yang kedua, perbandingan industri. Perbandingan industri ialah nisbah yang membandingkan firma dengan nisbah firma-firma lain dalam industri yang sama pada tahun yang sama. Ia juga dikenali sebagai analisis keratan rentas atau cross-sectional analysis. Nisbah ini dilakukan melalui analisis perbandingan atau comparative analysis. Mari kita lihat contoh
Perbandingan industri nisbah pulangan atas aset syarikat Malaysian Techno pada 2019. Pada tahun 2019, syarikat Malaysian Techno mempunyai nisbah pulangan atas aset sebanyak 22.99%, manakala purata industri ialah 23.75%. Maka pulangan atas aset syarikat pada 2019 ialah 22.99% lebih buruk berbanding purata industri iaitu 23.75%. Ini menunjukkan bagi setiap RM1 aset firma, syarikat Malaysian Techno hanya menjana jualan sebanyak 23 sen di mana lebih buruk berbanding purata industri iaitu 24 sen. Tamat jam ketiga bab 6.